اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kelas kita dan ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini ialah ayat yang ke-40. Ayat yang ke-42 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Dan sebelum itu pada minggu lepas kita telah pun tafsir dan i'rab ayat 41. Allah Taala berfirman, "Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaih in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun." Jadi ayat 41, ayat 42 dan sebelumnya ayat 40 ada kaitan di antara satu sama lain. Jadi ayat-ayat ini adalah berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ataupun menyeru kaum kafir Quraisy yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi SAW di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita lihat ayat 40 dan telah pun kita pelajari sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala meminta ataupun mengarahkan Nabi SAW bertanya kepada kafir Quraisy, "Qul ara'aitakum," katakanlah wahai Muhammad, "ara'aitakum," ceritakanlah kepadaku, ataupun tidakkah engkau melihat, in atakum, wahai kafir Quraisy, seandainya didatangkan kepada kamu ataupun tiba kepada kamu, ataupun sekiranya ditimpa kepada kamu azabullah, azab Allah, ataupun ujian Allah, balasan ataupun azab Allah di atas dunia ini, au atatkumus sa'ah, ataupun datang kepada engkau iaitu hari kiamat, aghairallahi tad'un, apakah engkau wahai kafir Quraisy akan menyeru ataupun meminta tolong bantuan kepada berhala-berhala yang engkau sembah, yang engkau seru? In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar ataupun kamu jujur, kamu sudah pasti tidak akan menyeru ataupun berdoa kepada berhala yang mereka ataupun kafir Quraisy itu sembah, tetapi mereka pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 40 kita telah mempelajari sebelum ini, dan seterusnya pada minggu lepas ayat 41 Allah Ta'ala sebut bal iyyahu. Bal kita telah mempelajari minggu lepas, bal ini adalah lil idrab, iaitu menafikan sebelumnya dan menetapkan apa makna selepas bal ataupun selepasnya. Maknanya bal, bahkan mereka pasti tidak akan menyeru berhala-berhala yang mereka sembah. Sebaliknya mereka akan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawna ma tusyrikun, dan disebabkan oleh kemudaratan, disebabkan oleh kesakitan, ataupun disebabkan oleh huru-hara hari kiamat, ataupun disebabkan oleh keadaan mereka yang tidak dapat menempuh ataupun menghadapi azab daripada Allah, mereka akan lupa kepada berhala-berhala. Mereka akan lupa kepada Tuhan-Tuhan, ma tusyrikun, apa yang telah mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut di sini mereka orang-orang kafir itu apabila mereka berdoa kepada Allah, fayakshifu ma tad'una, maka Allah Taala akan memakbulkan ataupun Allah Taala akan mengangkat ma tud'auna ilaihi, apa yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala akan angkat azab-azab sekiranya insya, sekiranya Allah Taala mahu. Jadi di sini ada di antara ulama kita mengatakan apabila orang kafir berdoa kepada Allah,
doa mereka juga mungkin seandainya Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala akan makbulkan. Dan dalilnya ialah fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Dalilnya adalah ayat 41 ini. Seandainya kafir Quraisy itu berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan doa-doa mereka itu insya'a, seandainya Allah Ta'ala mahu. Jadi dikaitkan dengan insya'a. Insya'a itu maksudnya dengan kehendak ataupun kemahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minggu lepas kita sampai i'rabnya ialah fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. InsyaAllah kita akan lihat kejap lagi. Dan kemudian ayat 42 Allah Ta'ala sebut walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum, dan sesungguhnya kami telah utuskan di sini maknanya utuskan rasul-rasul ila umamin min qablik, kepada umat-umat sebelum kamu, iaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum di sini bermaksudnya dan kami timpakan, asabnahum, kami timpakan ataupun kenakan ke atas mereka bil ba'sa. Bil ba'sa ini iaitu kelaparan ataupun kesusahan. Wad dharra ini maksudnya penyakit. La'allahum yatadarraun, supaya mereka yang ditimpa musibah itu yatadarrauna, iaitu tunduk patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah tafsiran ayat 42. Terjemahan ayat 42. Jadi sekarang ni kita lihat dari sudut i'rab. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat 42 kita sambung. Allah Ta'ala sebut fayakshifu ma tad'una ilaihi. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Jadi qala al-muallif Dr. Thayyib Al-Ibrahimi, fa itu adalah huruf ataf. Fa itu adalah huruf ataf, iaitu kata sendiri, dan kita terjemahkan maka. Bal iyyahu tad'una, bahkan kafir Quraisy itu terhadap Allah mereka akan seru ataupun berdoa. Fayakshifu, maka Allah Ta'ala akan buka ataupun angkat kemudaratan ataupun azab yang ditimpa ke atas mereka insya'a, seandainya Allah Ta'ala mahu. Kemudian yakshifu fi'il mudhari' marfu' wal fa'il huwa ay Allah. Yakshifu ini adalah fi'il mudhari' dan dari sudut i'rabnya dia adalah marfu'. Marfu' maknanya hukum i'rab, dan dibaca di akhir itu adalah dengan bari hadapan. Jadi fayakshifu, dibaca dengan bari hadapan, itulah maksudnya marfu'. Kalau masuk bari atas yakshifa, kalau majzum bari mati yakshifa. Kemudian siapa yang memakbulkan ataupun membuka ataupun mengangkat azab itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah fa'il. Jadi dalam ayat ini kalau ikut kita lihat tafsiran para ulama, bahwasanya fayakshifu ma tad'una ilaihi ini adalah jumlah mu'taridah. Maknanya dalam ayat ini saya tunjuk dalam ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bal iyyahu tad'una, kemudian wa tansawna ma tusyrikuna. Jadi kalau ikutnya ayatnya bal iyyahu tad'una, bahkan mereka itu, bahkan kamu akan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akan lupa Tuhan-Tuhan ataupun berhala-berhala yang kamu telah syirikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala letak di tengah tu fayakshifu ma tad'una, fayakshifu ma tad'u
fayakshifu ma tad'un. Jadi Allah Taala letak di tengah tu ayat tu fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Jadi Allah Taala letak di tengah tu. Nampak saya share tu. Nampak bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Okey. Jadi kita tengok ayat ni, di awalnya ada bal iyyahu tad'una, di tengahnya ada fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, dan di akhirnya wa tansawna ma tusyrikun. Jadi kalau ikutnya ayat ini mengikut kata ulama kita, di tengah ini adalah ayat mu'taridah, maknanya ayat di dalam ayat asalnya ialah bal iyyahu tad'una wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan kamu akan menyeru kepada Allah wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu akan lupa apa yang telah kamu sekutukan. Maksudnya kamu telah lupa kepada berhala yang kamu sembah. Kamu hanya nampak ataupun kamu hanya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana azab yang kuat ataupun huru-hara hari kiamat. Kamu akan tinggal semuanya. Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah, dan kamu hanya fokus ataupun kamu hanya ingat ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu akan seru minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat di tengah ini adalah ayat mu'taridah. Maknanya ayat di dalam ayat. Kenapa Allah Taala letak ayat fayakshifu ma tad'una ilahi ini? Jadi ulama bagi tahu supaya kafir Quraisy itu apabila dia mendengar ayat ini, dia ada harapan. Apa maksudnya? Maknanya dia ada satu harapan bahawasanya Allah Ta'ala boleh menerima doa mereka. Allah Ta'ala boleh memakbulkan doa mereka walaupun mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya orang kafir itu mereka rasa Allah Ta'ala tidak meninggalkan mereka. Allah Ta'ala masih lagi ada kesian belas kepada mereka. Allah Ta'ala masih lagi membuka peluang kepada mereka. Walaupun mereka itu kafir dan mereka itu ditimpa azab, seandainya azab itu menyebabkan mereka mahu kembali kepada Allah SWT, mereka boleh seru Allah, mereka boleh berdoa kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan memakbulkan doa mereka itu. Lalu diletaklah ayat ini, diletaknya ayat ini. Kalau ikutnya ayatnya ialah bal iyyahu tad'una wa tansawna ma tusyrikuna. Bahkan kafir Quraisy itu mereka akan menyeru kepada Allah dan mereka akan lupa kepada berhala yang mereka sembah. Dan diletak ayat ini sebagaimana yang saya bagi tahu tadi ialah untuk memberi galakan ataupun untuk memberi semangat kepada mereka supaya mereka masih lagi ada rasa mahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ayat fayakshifu ma ini kita panggil ayat mu'taridah, jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ini adalah jumlah ayat di dalam ayat. Sebagaimana yang sebelum ini pun saya ada bagi contoh, kita dah jumpa dah sebelum ni. Contohnya bila kita sentiasa sebut Allah Ta'ala rahmati, kadang-kadang bila kita bercakap, kita bagi tahu, kita boleh tutup ada bunyi bising sikit. Kadang-kadang kita bercakap, kita mencerita tentang seseorang yang meninggal. Contohnya kita cerita dahulu ayah saya, contohnya dahulu ayah saya, semoga Allah Ta'ala rahmati ayah saya. Jadi itu semoga Allah Ta'ala rahmati ayah saya itu ayat di dalam ayat. Sebenarnya kita nak cerita tentang ayah kita, kan? Ataupun saya nak ceritakan tentang ayah saya. Tapi di tengah-tengah tu ada ayat yang saya sebut. Contohnya saya nak ceritakan tentang ayah saya seorang yang baik. Saya beritahu ayah saya seorang yang baik, itu sepatutnya.
Tetapi saya akan letak di tengah-tengah itu satu ayat ataupun doa. Saya beritahu ayah saya, semoga Allah Ta'ala rahmati ayah saya, dia adalah seorang yang baik. Jadi di tengah-tengah itu kita panggil ayat mu'taridah. Ada ayat di dalam ayat di mana disebut ayat itu adalah mungkin tujuannya kalau saya sebut tadi adalah untuk doa kepada ayah saya. Dan kalau di dalam ayat ini Allah Ta'ala tujuannya Allah Ta'ala mahu supaya kafir Quraisy itu rasa ada ketamakan ataupun ada rasa kemahuan walaupun mereka itu menyembah berhala, tetapi Allah Ta'ala mungkin Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala hendak doa-doa mereka itu juga adalah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Jadi kalau kita nak buang ayat mutaridah ini, maknanya bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak akan seru berhala mereka, sebaliknya mereka akan seru ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diangkat azab yang diturunkan kepada mereka. Dan pada masa yang sama mereka akan lupa apa yang telah mereka sekutukan. Maknanya mereka akan tinggalkan berhala-berhala mereka. Mereka tidak akan sembah, tidak akan seru, tidak akan berdoa kepada berhala-berhala mereka. Jadi ayatnya sebegini. Tetapi Allah Ta'ala masukkan di tengah-tengah ayat ini satu ayat, iaitu fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maknanya seandainya mereka itu menyeru kepada Allah, dengan rahmat Allah, kesian belas Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan ataupun akan angkat azab mereka itu insya'a, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya bukan kerana doa mereka, bukan kerana mereka itu seru ataupun mereka itu rasa perlu ataupun meminta permohonan mereka itu kepada Allah, tetapi dia ada Allah Ta'ala akan makbulkan doa itu adalah insya'a, dengan kemahuan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apa sebab selain daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi itu adalah jumlah mu'taridah. Fayakshifu ma tad'una. Okey. Ma isim mausul. Isim mausul maknanya kata hubung. Allah Ta'ala akan mengangkat ma di sini apa-apa saja yang mereka minta. Jadi dalam ayat ini kembali kepada azab tadilah. Maknanya seandainya Allah Ta'ala timpa ke atas mereka azab di dunia ini, ataupun tiba-tiba datang hari kiamat, mereka pun seru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ni style duduk buat kerja dalam kereta. Fayakshifu ma tad'una. Tutup mic Puan Kasmah, Hajar Kasmah. Jadi ma ini adalah isim mausul, bermaksud sesuatu. Sakin maknanya alif tu baris mati. Ma alif tu tidak ada apa-apa baris, sakin maksudnya. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Dalam kedudukan hukumnya masuk, dia adalah maf'ulun bihi. Tad'una mislul awal, tad'una seperti ayat sebelum ini kita dah jumpa. Tad'una iaitu fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Ilaihi muta'alliqum bi tad'una. Ilahi ini adalah huruf jar. Ila adalah huruf jar dan hi itu adalah dhamir. Jadi ilahi ini dia bergantung ataupun merujuk kepada tad'una. Tad'una ilaihi, tad'unahu ilaihi. Kalau ikutnya tad'unahu, kamu menyerunya ataupun kamu berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaihi, kepadanya. Okey. In syartiyah jazimah, sekiranya. Sya'a, in syartiyah jazimah saya dah terang dah sebelum ni, iaitu kata syarat. Jazimah maknanya fungsinya adalah menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya.
Maknanya seandainya ada fi'il mudhari' selepasnya, maka fi'il mudhari' itu dibaca dengan majzum. Dibaca dengan sama ada dengan baris mati ataupun dengan buang nun seandainya fi'il mudhari' itu untuk dua ataupun ramai. In syartiyah jazimah sya'a madin maftuh fi mahali jazam, fi'il madin dan dia bari atas. Sya'a hamzah tu kita baca dengan bari atas. Fi mahali jazam. Fi mahali jazam maksudnya asal kedudukannya ialah jazam, tetapi oleh kerana dia fi'il madin kita baca dengan bari atas. Fi'il syarat dan dia adalah fi'il syarat. Wal fa'il dan pelakunya siapa yang mahu, iaitu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya'a ini adalah syarat. Azab itu diangkat dengan syarat Allah Taala mahu. Seandainya Allah Taala tak mahu, maka doa mereka ataupun azab itu tidak akan diangkat ataupun tidak akan dibuang daripada mereka. Ini fungsi insyartiyah, maknanya dengan syarat. Maknanya seandainya ternafi syarat ini, maka ternafilah sebelumnya. Maknanya seandainya Allah Ta'ala tidak mahu, maka tidak terangkatlah bala ataupun musibah ataupun azab yang diturunkan kepada kafir Quraisy. Okey, insya'a wa tansawna wa atifah. Atifah kepada tad'una. Jadi kalau kita tengok ayat tu kan, bal iyyahu tad'una wa tansawna, dan mereka lupa. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dan juga kepada kafir Quraisy, sebab ayat ini diturunkan kepada Nabi dan kafir Quraisy, dia dengar dan dia tahu, dia baca, dia dengar. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya di samping mereka itu berdoa kepada Allah, mereka juga akan lupa kepada berhala-berhala mereka itu. Ini menunjukkan bahawasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa atifah atah kepada tad'una, tansawna mithlu tad'una. Maknanya sama saja, dia adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Ma mausul sakin, sebagaimana kita jumpa atasnya, mausul sakin maf'ulun bih, dan dia adalah maf'ulun bih. Tusyrikuna mithlu tad'una, sama juga. Tusyrikun adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Jadi itu selesai kita ayat 41, sambungan i'rab pada minggu lepas yang kita belum lagi tamat. Jadi sekarang ini ayat 41 ini sudah pun kita i'rab semuanya. Dan seterusnya ayat 42 Allah Ta'ala sebut walaqad. Okey, sekarang ini kita lihat balik ayat 40. Allah Ta'ala bagi tahu sekiranya datang kepada mereka Ustaz, ayat ada ayat 41 tu Ustaz. Ya. Boleh. Kalau tengok macam terjemahan tu dia buat macam insya'a tad'una ilaihi wa tansawna ma tusyrikun. Maknanya insya'a tu dia letak depan. Itu insya'a fayakshifu ma tad'una ilaihi wa tansawna ma tusyrikun. Dari segi maknanya lah kan. Oh, ayat 40 ayat 40 ayat 41 tadi tu. Ya, ayat 41 insya'a wa tansawna. Insya'a fayakshifu ma tad'una ilaihi wa tansawna ma tusyrikun. Maknanya kalau Allah kendaki, Allah akan angkatkan atau kabulkan apa yang dia doakan, atau ada apa dan dilupakan apa yang dia syirikkan. Okey, kalau kita nak letak depan Jazul, kita boleh letak insya'a tad'una ilahi fayakshif insya'a tak boleh Haji. Kalau ikut makna terjemahannya lah saya tengok makna tu macam
insya'a jika Okey, kalau nak dia letak depan berkenaan. macam ni aja. Kalau nak letak depan, fa insya'a yakshifu ma Yakshifu ma. tad'una ilaihi. Itu Ilaihi. saja. Ha. Watan sau tu tidak ada kaitan. Oh, tak ada kaitan. Tak ada. Macam saya cakap tadi, fa yakshifu ma tad'una ilaihi, insya'a ini adalah jumlah yang mu'taridah, yang datang dalam jumlah ni. Maknanya kalau buang dia, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa masalah. Maknanya kalau buang dia, ayat ini lengkap. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu, bahkan mereka tidak akan menyeru berhala ataupun berdoa kepada berhala, mereka akan menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada masa yang sama, watan sauna, mereka akan lupa. Watan sauna itu adalah kamu, tapi saya terjemahkan dengan mereka. Dan mereka akan lupa Tuhan-Tuhan mereka yang telah mereka sekutukan. Dan ayat di tengah itu, fayakshifu ma tad'una ilahi insya, itu adalah ayat mutaridah, dia datang di dalam ayat ni. Kenapa dia betul ya? Oh, dia gitu ya. Apa dia disebut adalah nak bagi tahu kepada kafir Quraisy, walaupun kamu itu menyembah berhala, walaupun kamu tolak dakwah Nabi, walaupun kamu tidak sembah Allah SWT, tapi seandainya bala ataupun musibah ataupun adab menimpa kamu dan kamu berdoa kepada Allah SWT, kalau Allah Ta'ala mahu, dia akan makbulkan doa kamu. Tapi kalau dia tak mahu, tak nak, dia tidak akan makbulkan doa-doa kafir Quraisy tersebut. Ustaz, in syarat tu, dia punya jawab ni dekat belakang lah. Oh, syarat dia insya'a yakshifu ma tad'una. Maksudnya dia jawab dulu baru disyarat kemudian. Ya. Fa yakshifu ma tad'una ilahi insya'a. Sama ada, cuma kalau kita lihat i'rab di sini, fa itu adalah huruf ataf. Yakshifu dia ma'tuf kepada tad'una. Maknanya sekiranya atau macam ni, kamu akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, fayakshifu ma, maka selepas kamu berdoa, dia Allah Taala akan memakbulkan doa kamu. Insya'a, seandainya dia mahu. Jadi kalau kita lihat jawab syarat dia yakshifu tu puan, yang saya nampak. Walaupun dia adalah ataf, tetapi dia juga adalah jawab syarat. Kalau kita tak nak jadikan yakshifu itu jawab syarat, kita boleh letak jawab syarat mahzuf. Insya'a yaqbilu ataupun yasma'u du'aahu. Seandainya dia mahu yasma' atau fayaqbilu du'aahu. Seandainya Allah Taala mahu, dia akan dengar ataupun menerima doa-doa tadi. Oh, kita takdirkan yang lain. Tapi kalau lihat ayat tu tidak perlu kepada takdir. Mana insya'a yakshifu ma tad'una ilaihi. Ataupun insya'a fayakshifu ma tad'una ilaihi. Jadi fa itu jadi jawab syarat. Saya tulis kat sini Saya tulis kat sini supaya kita jelas ayatnya ini ayatnya. Insya'a kita letak kat depan. Okey. Jadi kalau kita letak kat depan, dia ada syarat. Mana jawabnya? Jawabnya ialah yakshif. Jawabnya adalah yakshif. Dan fa ini dia bukan lagi huruf ataf. Dia jadi fa rabithah li jawab syarat. Fa pengikat ataupun fa ini adalah fa jawab syarat. Insya'a, sekiranya dia Allah Ta'ala mahu, maka dia akan buka ataupun akad ma ini azab-azab yang dia seru Allah kepadanya, dia seru Allah kepada akad azab-azab ataupun buang azab-azab tersebut. Okey, puan. Jadi insya ini diletak di belakang. Jadi kita terfikir mana jawab dia. Jadi jawab syaratnya boleh fayakshifu.
Itulah. Dia kalau dah jadi jumlah mutaridah, dia dah terpisah daripada yang jumlah sebelum tu. Bal iyyahu tad'un kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ikut Syekh Thayyib Al-Ibrahimi, dia i'rab dengan biasa saja. Fa itu dia kata huruf ataf, dan yakshifu itu adalah ma'tuf kepada tad'un. Maknanya tidaklah dinyatakan ayat itu ataupun jumlah itu adalah mu'taridah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut maknanya, ayat ini adalah ayat mu'taridah. Ayat ini adalah didatangkan di dalam ayat yang asalnya ialah bal iyyahu tad'una wa tansawna ma tusyrikun. Jadi kalau ayat mu'taridahnya kita boleh buat macam ni, antaranya i'rabnya insya'a fayakshifu ma tad'una ilaihi. Yakshifu ini menjadi jawab syarat. Okey, insya-Allah. Kalau ikut i'rab ni dia banyak juga pendapat-pendapat, ataupun ada i'rab yang ringkas, jadi tidak dinyatakan secara detail. Jadi mungkin kalau kita baca buku-buku i'rab lain, ada secara detail dia akan cerita beberapa pandangan ataupun mazhab pakar-pakar nahwu bagaimana dia i'rab sesuatu ayat itu. Okey, kita pergi ke ayat yang ke, ada soalan lagi nak tanya? Ahlan wa sahlan. Kalau ada soalan, tafadhal. Tak ada. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 42, walaqad arsalna. Ini kita panggil satu lagi istilah dalam ilmu balaghah, biasanya ada di dalam ilmu tafsir ataupun perlu bila kita tafsir ayat Quran, iaitu dipanggil at-ta'rid. Allah Ta'ala mahu benda lain tetapi dia sebut benda lain. Maknanya ada isyarat di dalam ayat ini di mana Allah Ta'ala dia nak sebenarnya benda lain. Allah Ta'ala mahu perkara lain, bukan yang dia sebut. Dalam bahasa Melayu pun biasa kita guna, kadang-kadang kita nak benda lain, tetapi kita cerita benda lain. Contoh. Makna tersirat. Makna tersirat, tetapi banyaklah di dalam bahasa Arab ni makna tersirat. Tetapi ini kita panggil Allah Ta'ala bentangkan satu cerita tetapi sebenarnya dia nak benda lain sesuai dengan ayat sebelumnya. Jadi apa yang Allah Ta'ala cerita ayat 42 ini, Allah Ta'ala cerita, dia kata sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul rasul-rasul ila umamin, kepada umat-umat sebelumnya, fa'akhadnahum, kepada umat-umat sebelum kamu, dan kami telah timpakan ke atas mereka azab, baksa, kelaparan, darra, penyakit, ataupun ada lagi tafsiran-tafsiran lain yang ulama bagi tahu azab secara umumnya, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu kembali ataupun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca daripada ayat sebelum ni, ayat 37, 37, 38, 39, 40, topik dia ialah syirik. Bahkan Allah Ta'ala sebut ma tusyrikun. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, orang-orang yang tidak sembah Allah, ataupun mereka yang tidak percaya kepada Nabi, tidak mentauhidkan Allah, ini mereka buta, mereka tuli dan sebagainya. Jadi dia punya tema ayat-ayat sebelum ni adalah tentang syirik. Maknanya kafir Quraisy, apabila Nabi suruh mereka supaya beriman kepada Allah, mereka tolak. Bahkan mereka terus mensyirikkan Allah SWT. Mereka terus dengan menyembah berhala. Itu topiknya. Topiknya adalah menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat 42 Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala cerita umat-umat dahulu. Maknanya Allah Ta'ala cuba datangkan satu cerita. Adakah Allah Ta'ala nak cerita umat-umat dahulu? Kalau ikutnya ini dipanggil ta'rid. Allah Ta'ala cuba bentangkan cerita, tetapi sebenarnya dia mahu memberitahu ataupun mahu fokus kepada apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki ialah umat-umat dahulu, mereka telah mensyirikkan Allah SWT dan mereka telah dihancurkan, mereka telah dimusnahkan, mereka telah ditimpa azab-azab. Jadi, kamu jangan jadi seperti mereka. Kamu jangan syirikkan, jangan syirik kepada Allah SWT. Kamu hendaklah mentauhidkan Allah SWT. Kenapa? Kerana cuba kamu lihat umat-umat dahulu, mereka telah musnah, mereka telah hancur, mereka telah Allah Ta'ala turunkan azab. Jadi kalau kita nak satukan ayat-ayat sebelumnya dengan ayat 42 ini, maka kita kena tengok dari sudut apa yang Allah Ta'ala mahu. Jadi ini kita panggil at-ta'rid. Maknanya kita cerita, Allah Ta'ala cerita, tetapi sebenarnya masih lagi fokus kepada syirik itu tadi. Jadi kita kena lihat umat-umat dahulu mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, kemudian Hud, kaum Nabi Hud, Ad, kemudian Thamud, Nabi Allah Saleh, kemudian begitu juga Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Semua ini adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan azab kepada mereka atas kesyirikan mereka. Jadi contohnya kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh telah menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah SWT, tetapi mereka masih lagi menyembah 5 berhala kan. Dalam surah Nuh akhir sekali mereka ditenggelamkan, mereka ditimpa azab iaitu banjir, semuanya mati kecuali yang beriman dengan Nabi Allah Nuh yang berada di atas kapal yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga Fir'aun, Fir'aun Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Fir'aun dengan bala tenteranya, mereka ditenggelamkan di Laut Merah dan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kaum Nabi Allah Hud, wa amma thamud fa'uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Allah Ta'ala sebut kaum Nabi Allah Hud iaitu 'Ad, kami matikan dengan angin yang kuat sehingga mereka itu sarsarin 'atiyah, angin yang kuat sehingga semua mereka itu mati. Begitu juga kaum Thamud. Kaum Thamud Allah Ta'ala hancurkan mereka, timpakan azab mereka di atas kekufuran mereka. Allah Ta'ala datangkan tempikan yang kuat. Allah Ta'ala sayhatan. Sayhah ini maknanya satu teriakan yang kuat sehingga mungkin kita boleh gambarkan, ada yang mengatakan petir yang kuat, ada yang mengatakan suara Jibril alaihissalam. Sehingga tempikan ataupun suara itu menyebabkan mereka semua mati. Jadi kalau cerita-cerita ini bukan saja ada dalam Quran, jadi cerita-cerita ini adalah diketahui oleh kafir Quraisy. Mereka tahu cerita-cerita ini. Bahkan mereka hidup dengan legenda ataupun cerita-cerita ini. Mereka akan lihat kesan-kesan sejarah yang ada di negara Arab itu yang menunjukkan ada kaum Thamud, ada kaum Ad, kesan-kesan peninggalan mereka. Jadi kaum-kaum ini telah dihancurkan, telah dimusnahkan ataupun telah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka tidak beriman kepada Allah, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka tolak dakwah nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat 42 ini ta'rid, Allah Ta'ala ceritakan kami telah utuskan Rasul kepada umat-umat sebelum kamu dan kami telah turunkan azab kepada mereka, sakit, lapar dan sebagainya. Semoga mereka itu tunduk ataupun kembali
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang umat ini bukan itu yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Bukan Allah Ta'ala nak cerita, tetapi Allah Ta'ala nak di sebaliknya, iaitu kamu kena tinggalkan kesyirikan kamu itu. Kamu kena kembali kepada Allah SWT. Jika tidak, kamu akan ditimpa ataupun kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kaum-kaum sebelum kamu. Jadi ini kita panggil ta'rid. Kita orang Melayu pun ada guna kan. Contohlah sebagai contoh. Contoh kalau ada orang tak pakai mask, tak buat penjarakan sosial, kita nak kata pada dia direct, kita takut kan, ataupun kita segan. Contohnya kalau ada orang datang sebelah kita, dia mask pun tak pakai, penjarakan pun tidak ada, kita nak kata pergi jauh sikit, kita rasa segan. Ataupun kita nak kata mana mask, pakailah mask, kita rasa takut dia marah pada kita kan. Jadi kita tidak kata direct, tapi kita cerita. Mungkin kita kata saya ada dengar lah satu kluster yang ditimpa positif COVID, klusternya seramai, kita letaklah contohnya 1000 orang. Sebabnya satu saja, dia tak pakai mask dan dia tidak duduk jauh. Kita cerita benda tu kan, tapi dia sebelah tu mesti dia akan terasa. Sebenarnya yang kita nak supaya dia pakai mask, tapi kita tak kata direct. Itu kita panggil ta'rid. Kita panggil ta'rid. Jadi bila kafir Quraisy dia baca ayat ni, kan, dia sudah tahu lah sebenarnya Allah Ta'ala mahu mengatakan kepada, mahu menyebut ataupun mahu menyatakan supaya janganlah sembah berhala itu, janganlah berdoa kepada berhala itu, kerana kamu melihat di sekeliling kamu bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah, yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan oleh kesyirikan itu. Seandainya Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala juga mampu ataupun berkuasa menurunkan kepada kamu juga bala bencana. Jadi kamu tinggalkan berhala, kamu kembali beriman, menyesal dan percaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat 42 ini dipanggil at-ta'rid. Ada yang Allah Ta'ala mahu di sebaliknya, iaitu supaya mereka meninggal apa yang mereka syirikkan. Jadi kita panggil apa ayat ni? Kita panggil at-ta'rid. Nanti kita akan jumpa lagi ni bagaimana Allah Ta'ala guna ta'rid ni. Sebab kadang-kadang dia memberi makna lagi kuat daripada kita bagi tahu direct. Maknanya kalau kita bagi tahu direct, contohnya macam situasi saya cerita tadi, mungkin dia tidak memberi kesan mana, ataupun mungkin dia akan jadi satu seseorang itu dia akan menjauhi kita. Dia tak pakai pun mask kan, ataupun dia tidak memberi kesan mana. Tetapi kalau kita cerita tadi, kita cerita ada kluster tu dia tak pakai mask sebagainya, berjangkit gitu sampai 1000 orang ada yang mati, itu dia pun rasa lagi takut. Bahkan terus saja dia tanya kita, mungkin awak ada mask ke? Ataupun dia terus selup poket dia pakai mask. Itu situasi COVID lah. Mungkin situasi lain lagi, kita dengan anak-anak kita kan, kita nak tegur anak kita, kalau kita tegur direct mungkin dia marah kan. Kita tegur secara terus mungkin dia terasa. Jadi kita cerita, ada, ialah contohnya makan ikan, anak kita makan ikan gopoh sampai tak buang tulang dan sebagainya. Itu pun cerita ada zaman ayah dahulu, seorang tu dia makan ikan, kemudian terlekat tulang, mati dia. Jadi kita cerita tentang kawan kita yang mati terlekat tulang. Tapi sebenarnya kita nak minta dia tu jaga-jaga supaya kalau makan ikan, buanglah tulang, jangan gopoh. Tapi kita tak tegur direct. Itu kita panggil ta'rid. Jadi cerita itu lagi memberi kesan daripada kita tegur direct. Daripada kita cakap, buanglah tulang tu, makan elok-elok. Tegur begitu, okey lah juga kan. Tetapi dengan kita cerita tadi,
dia lagi memberi kesan, bahkan lagi mendalam kalau kita pandai cerita. Jadi ayat-ayat yang ke-32 itu dalam ilmu balaghah dipanggil at-ta'rid. Allah Ta'ala cerita tentang syirik, tiba-tiba dia cerita tentang umat-umat sebelum kamu. Kemudian dia pun cerita pula tentang syirik dan sebagainya. Jadi ayat 32 itu adalah ta'rid sebagai satu gambaran cerita supaya kafir Quraisy dia tahu di sebalik cerita itu adalah supaya meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, asal dia arada ya? Arada, bentang. Arada. Ta'rid dalam ilmu balaghah. Maknanya dia ada talmih, dia ada isyarat, dia ada makna di sebalik tu, di mana orang-orang yang tertentu dia boleh tahu. Jadi para mufassir kita, ulama-ulama tafsir, dia akan tahu ini sebenarnya ta'rid. Ini sebenarnya isti'arah, ini sebenarnya kinayah, ini sumpah dan sebagainya. Okey, beres. Kemudian dalam ayat 42 tu Allah Ta'ala mulakan dengan wa itu istinafiyah. Maknanya dari sudut i'rabnya dia bukan huruf ataf, tak ada kaitan dengan sebelumnya. Dan lam waqi'ah fi jawab qasam muqaddar. Lam itu adalah berada pada jawab syarat, berada pada jawab qasam, sumpah, di mana sumpah itu tak ada kat sini. Okey, saya terangkan. Kita sentiasa jumpa Allah Ta'ala guna qad. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna laqad. Tidak begitu. Jadi kalau laqad ini maksudnya Allah Ta'ala letak lam. Lam ini apa namanya? Lam dia adalah lam jawab qasam. Kita letak mudah-mudah. Lam jawab qasam. Kemudian campur dengan apa? Campur dengan qad. Qad ini adalah huruf tahqiq ataupun taukid. Tahqiq. Tahqiq maknanya betul-betul berlaku. Bukan main-main. Betul-betul ataupun sesungguhnya. Ada juga kita boleh letak taukid, huruf yang pasti. Cuma apabila lam berjumpa dengan qad, ini lagi kuat maknanya. Maknanya lam itu pun menunjukkan kuat, qad itu pun menunjukkan kuat. Jadi bila bergabung dua ini, jadi kita terjemahkan betul-betul, sungguh-sungguh, confirm, pasti. Maknanya nak menunjukkan apa yang Allah Ta'ala nak sebut selepas ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sungguh, sesuatu yang betul-betul, sesuatu yang kuat dan bukanlah sesuatu yang biasa. Jadi Allah Ta'ala guna laqad. Beza dua ni, qad boleh ada selepasnya fi'lun madhi dan juga fi'il mudhari'. Jadi selepas qad ini boleh ada fi'il madhi. Contohnya saya bagi tahu qad dhahaba, sesungguhnya telah pergi. Juga boleh fi'il mudhari'. Contohnya saya kata qad yadhhabu. Nah, nampak kan? Jadi kalau qad dhahaba, sesungguhnya dia telah pergi. Kalau qad yadhhabu, bukan sesungguhnya, mungkin dia akan pergi. Jadi qad ini apabila masuk pada fi'il madhi dia menguatkan, apabila masuk pada fi'il mudhari' dia meragu-ragukan perbuatan itu dilakukan. Qad yadhhabu, mungkin dia akan pergi 50-50. Kalau qad dhahaba 100%. Dia telah pergi ataupun dia akan pergi. Walaupun perbuatan itu tidak dibuat lagi, mungkin dia akan buat sekejap lagi pun boleh digunakan qad dhahaba. Kalau laqad hanya fi'il madhi sahaja. Fi'il madhi sahaja. Dan dia memberi makna kuat daripada qad, maknanya pasti. Jadi kalau Allah Ta'ala guna laqad,
biasanya lam itu akan disebut jawab qasam. Seolahnya ada sumpah. Wallahi laqad. Demi Allah, sesungguhnya arsalna, kami betul-betul bukan saja kepada kamu wahai kafir Quraisy, kepada umat dahulu pun kami telah pun utuskan rasul. Bukan seorang, banyak rasul-rasul. Kamu tahu, bahkan walaupun Mekah itu jauh dengan Madinah, di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Bahkan di Mekah itu pun ada mereka yang beriman dengan agama Nabi Allah Ibrahim, Islam, yang dipanggil golongan Hanafiyah. Jadi mereka itu masih lagi tahu, masih lagi ingat cerita-cerita Nabi-Nabi yang sebelum mereka. Bahkan setengah daripada golongan mereka ini adalah menunggu Rasul yang akan memberi keamanan kepada mereka, termasuklah pokok Yahudi dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut, wallahi laqad arsalna. Demi Allah, sesungguhnya kami telah utuskan. Maksudnya betul-betul kami telah utuskan. Kamu pun tahu bahwasanya kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu. Bukan saja Nabi Muhammad ini baru Nabi, tidak. Sebelum ini pun ada sudah Nabi. Diturunkan kepada mereka. Dan kaum mereka telah mendustakan. Dan mereka telah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawab qasam. Qasam ni maknanya sumpah, seolah-olah ada sumpah sebelumnya. Wallahi laqad arsalna. Jadi apabila ada laqad, penggunaan laqad ini adalah kepada orang yang pertama dia ragu-ragu. Okay, saya tak kat sini. Dia ragu-ragu. Contohnya, saya dalam kehidupan kita kan, ada orang ragu-ragu. COVID ini betul ke tidak? Betul kan? Betul ke COVID ini? Ada ke tidak? Ataupun konspirasi, ataupun... Jadi, orang ragu-ragu ini, untuk kita nyatakan kepadanya, kita guna laqad. Laqad COVID waqi'. Maknanya betul-betul. Jadi, kita guna laqad. Jadi, laqad ini adalah untuk menjawab kepada keraguan-keraguan. Jadi, dalam ayat ini sebenarnya, dia mahu antaranya, mungkin ada di kalangan mereka itu ragu-ragu, Allah Ta'ala mahu mengangkat keraguan mereka, Allah Ta'ala guna laqad. Yang kedua, laqad ini juga diguna bagi orang yang bantah ataupun tak percaya. Contoh kalau ada dalam ni, tak percaya. Contohnya yang mengajar ni namanya Ustaz Nazmi, ada dalam ni kata bukan. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita kena laqad. Laqad yudarris at-tafsir Ustaz Nazmi. Kenapa kita guna laqad? Kerana ada orang tak percaya ataupun ada orang bantah. Jadi untuk saya menguatkan ataupun menjawab ataupun melawan kepada ketidakpercayaannya itu, saya guna laqad. Jadi laqad ini nampak kan, diguna oleh orang Arab untuk menyatakan sesuatu yang ragu-ragu ataupun menyatakan sesuatu yang tidak dipercayai oleh sesuatu orang ataupun puak. Ataupun yang ketiga, jawab soalan. Contoh kalau ada orang tanya saya, tanya apa nak bagi contoh tanya apa? Tanyalah apa-apa saja. Ustaz sudah makan contohnya. Betul ke Ustaz mengajar? Betul ke Ustaz? Ustaz mengajar. Ataupun soalan mudah-mudah, Ustaz dah makan? Jadi orang tanya saya. Jadi orang tanya tu, saya nak bagi jawapan yang betul-betul dia akan terima jawapan saya. Saya pun akan jawab laqad akal ataupun tanawaltu al-futur. Sesungguhnya betul-betul, jangan ragu-ragu, saya memang makan sarapan tadi begitu. Jadi laqad ini gabungan dengan lam dan qad, dari sudut fungsinya
dia adalah untuk membuang keraguan ataupun membuang satu sikap tidak percaya ataupun bantahan yang ada pada seseorang, ataupun dia juga digunakan untuk menjawab soalan. Jadi dalam ayat ini seolah-olahnya orang kafir Quraisy ini dia tidak percaya kepada Nabi. Dia terus menyembah berhala. Di dalam diri kafir Quraisy ini ada keraguan, ada bantahan, ada soalan-soalan, ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di kalangan mereka ini, mungkin dia kata, kalaulah kami syirik pun tak ada apa-apa masalah. Azab Allah Ta'ala tidak diturunkan. Kalau kami syirik pun Allah Ta'ala tidak mampu untuk membangkitkan kami hari kiamat. Kami tidak percaya kepada hari kiamat. Allah Ta'ala tidak mampu untuk membangkitkan kami. Dan di kalangan mereka juga mungkin ada tertanya-tanya, betulkah kalau kita syirik ini Allah Ta'ala murka pada kita? Betulkah Allah Ta'ala ini kita kena sembah dan sebagainya? Jadi segala keraguan, segala bantahan, segala ketidakpercayaan, segala soal jawab yang berlega di kalangan kafir Quraisy itu, Allah Ta'ala pun guna laqad arsalna ila umamin min qablikum fa'aqadnahu bil ba'sa'i wad dharra. Sesungguhnya kami telah utuskan kepada kaum-kaum sebelum kamu, dan kamu lihatlah mereka telah ditimpa dengan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan bahawasanya ini adalah satu bukti kekufuran ataupun kesyirikan itu adalah kehancuran. Maknanya Allah Ta'ala mampu untuk menurunkan azab, Allah Ta'ala mampu untuk memusnahkan, sebagaimana kaum-kaum sebelum kafir Quraisy ini telah pun dimusnahkan. Itu antara maksud tapi lam ini bukan semuanya jawab qasam. Jangan pula jumpa dengan lam terus saja qasam. Tidak. Contohnya kita akan jumpa dalam Quran banyak. Contohnya ayat yang biasa kita sebut. Kita jumpa contohnya laqad Rasulullah laqad khalaqakum fi Rasulullah. Contoh waladarul akhirah. Waladarul akhirati khairun. Laka minal ula. Tidak begitu. Ada lam juga. Lam ini bukan lam qasam. Ini kita panggil lam apa ni? Haji Zul? Lam apa? Lupa Ustaz. Lupa dah. Ya, siapa ingat siapa ingat? Lam tahlil Ustaz. Lam tahlil. Lam aja kan tu Tahlil ke lam tahlil tak Ustaz? Lam tahlil Okey, tak apa saya jawab banyak lagi lam saya nak bagi tahu ni. Pertama lam waladarul akhirah. Lam tu dia berada pada apa tu? Dia berada pada jumlah apa? Mudhaf mudhafun ilaih. Dia ada pada kejap. Saya nak buka ni. Okey. Dia ada pada mubtada khabar. Ini mubtada. Tidak begitu. Ini khabar. Ayat isim kan? Jadi kalau lam itu berada pada mubtada khabar, kita panggil lam al-ibtida, maknanya lam awal ayat. Tetapi dia ada makna taukid. Taukid, mana kita terjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tetapi lam itu lam ibtida, bukan lam jawab qasam. Okey. Ini lam ibtida. Ini lam pertama. Kemudian lam ini juga ada kita jumpa contohnya hudal lil muttaqin. Hudal li kadang-kadang la pun boleh baca. Ni lam apa ni? Siapa nak jawab ni? Lam apa? Ini semua tahu ni senang saja ni soalan ni. Siapa boleh jawab?
Siapa boleh jawab boleh balik awal. Kita 10-9 minit. Okey, sila siapa nak jawab? Li ada lam kan? Lam ta'yin. Ada ke? Ta'yin. Lam ta'yin. Ini adalah huruf jar. Bukan itu. Huruf jar. Huruf jar dia memberi makna milik, al-milk. Maknanya petunjuk itu milik siapa? Milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam ni kadang-kadang dibaca li, kadang-kadang baca la, lakum contohnya, ataupun lahu bila dengar dhamir. Kemudian baca biasa ayat kita baca lakum di hukum wali yadin. Lam ni. Lakum ini lam apa? Dia lam jar juga kan, tapi dia ada nama lam ni. Ini kita panggil lam ta'lil. Lam mudmar. Salah belaka ni. Lam mudmar. Kenapa? Lam yang ada pada dhamir. Asalnya dinukum lakum. Di ni li. Maknanya lam mudmar ini lam ada pada khabar. Tetapi khabar itu adalah dhamir. Dinukum lakum. Maknanya agama kamu punya. Agama aku punya. Jadi diletak lam di situ. Disertakan dengan dhamir kerana dhamir itu adalah sebenarnya khabar. Jadi dipanggil lam mudmar. Lagi lam. Jadi lam tu bukan la qasam. Lagi? Apa lagi ingat? Lam apa lagi? Ya Allah, Haji Zu, Haji Jamil. Dan Hajah Puan Nurhazah, Puan Ustazah Humairah kalau ada. Lagi lam apa? Apa ingat? Lam nasab macam mana Ustaz? Kalau lam nasab. Ada kan? Yang tu lam. Lam izan kai, betul dia ada. Yang tu bukan lam. Ini huruf lam saja. Huruf lam. Lam ta'lil. Lam ta'lil, ya boleh lah lam ta'lil lah. Lam ta'lil menunjukkan kerana lam ta'lil. Contohnya siapa boleh bagi contoh? Ada satu lagi nama dia lam ta'lil. Lam menunjukkan kerana. Biasanya selepasnya fi'il mudhari'. Lam ta'lil. Contoh saya bagi kejap lagi. Kemudian satu lagi yang terlintas pada saya ni lam amar. Kalau kita nak minta orang, lakukan sesuatu, biasanya kita guna fi'il amar, tidak begitu? Tapi dalam Quran banyak Allah Taala gunakan ganti nama fi'il untuk ganti nama ghaib. Tetapi sebenarnya dia minta. Contohnya liyum fiq zu sa'atin min sa'atihi. Liyum fiq zu sa'atin min sa'atihi ini maksudnya hendaklah dia infak orang-orang yang kaya itu daripada kekayaannya. Jadi ini dipanggil lamul amar. Kenapa lamul amar? Kerana ayat ini memberi makna minta, tuntut. Tuntut. Jadi ini kita panggil lam amar. Lamul amar. Okey, lamut ta'lil. Contohnya apa? Siapa tahu? Tak mari pula contohnya. Okey, banyak kita jumpa dalam Quran.
liyaghfira. Contohnya Allah Ta'ala sebut apa Allah Ta'ala sebut, inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami menolong kamu ataupun kami memberikan pertolongan kepada kamu, pertolongan yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas itu liyaghfira ma taqaddam. Yang ini kita panggil kerana. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kamu, kerananya adalah untuk mengampun. Dia mengampuni dosa-dosa kamu. Itu yang pertama. Ada lagi Allah Ta'ala sebut maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka. Kenapa Allah maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim? Lam di sini menunjukkan ta'lim. Maknanya kalau kamu wahai Muhammad ada di kalangan mereka, inilah sebabnya kami tidak akan mengazab mereka. Jadi banyak ayat-ayat lain. Kena baca bari atas. Yang ni sebabnya lam ta'lil ini dia masuk. Dia seolah-olah ada an kat sini. An mudmar. Li'an yaghfira. Li'an yaghfira. Tetapi kita baca liyaghfira. Okey. Lam ibtida. Lam huruf jar. Lam mudmar. Lam ta'lil. Lamul amar. Lam amar tadi. Di sini diguna fi'il mudhari' bagi ganti nama huwa. Tetapi ia memberi makna tuntut. Tuntut memberi infak. Tak boleh kita terjemahkan dia orang kaya memberi infak daripada kekayaannya. Tidak. Tetapi kita terjemahkan hendaklah yang kaya itu dituntut memberi infak daripada mana? Daripada keluasan ataupun kekayaan yang ada padanya. Jadi ada makna amar. Jadi kita panggil lamul amar. Ada lagi lamul juhud, lam lain. InsyaAllah kita jumpa nanti. Inilah antara keindahan Al-Quranul Karim dan juga bahasa Arab. Dengan satu huruf saja maknanya banyak. Ada maknanya awal ayat, ada maknanya kepunyaan, ada maknanya khabar, ada maknanya sebab, ada maknanya tuntut, minta. Ini huruf lam, ada makna banyak lagi. Dan juga huruf ba, ba tu pun banyak. Ada makna pelbagai makna. Huruf fa, huruf waw. Jadi ini antara keindahan dan kehebatan bahasa Al-Quranul Karim. Walaupun satu huruf, ia memberi banyak makna. Okey. Oleh kerana kita bukan nak belajar lam, jadi kita berhenti cerita tentang lam sampai situ saja. Kemudian laqad tadi kita belajar laqad tadi lam yang selain daripada yang saya sebut itu adalah lamul qasam. Lam qasam iaitu ada sumpah. Ada sumpah tadi Ini selain daripada lam ini adalah lam al-qasam. Saya telah terangkan apa fungsi lam qasam itu dan bagaimana kita nak kenali lam qasam itu, iaitu ada qad, laqad. Seolah-olah Allah Ta'ala guna sumpah. Wallahi. Wallahi ini tidak disebut. Itulah dipanggil muqaddar. Jadi ayatnya wa wallahi laqad arsalna. Okey. Lam waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Lam itu adalah jawab syarat dan jawab qasam, dan qasam itu muqaddar. Muqaddar itu kamu takdirkan ada qasam. Wa wallahi laqad. Qad itu litahqiq. Litahqiq maksudnya betul-betul, benar, pasti. Arsalna madin wa fa'iluhu na. Arsalna maknanya kami utuskan. Kami utuskan. Kami itu siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tadi? Arsalna
Ila Okey, ila umamin. Umamin ini jamak kepada ummah. Ila ini huruf jar, umamin ini jamak ummah, min huruf jar, min qabl. Qabl ini adalah majrur. Jadi ayat ini adalah muta'alliqani bi arsalna. Jadi semua ayat ini dia tak boleh berdiri dengan sendiri kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi kepada umat-umat sebelum kamu ini dia di mana dia nak bergantung kepada fa'il arsalna. Kami utuskan kepada umat-umat sebelum kamu. Arsalna ila umamin qabli. Ka itu adalah mudhafun ilaih. Maknanya qabl itu adalah mudhaf, ka itu adalah mudhafun ilaih. Kemudian fa itu adalah huruf ataf. Fa akhadna, maka. Maknanya fa ini huruf ataf dan dia menunjukkan ada masa selepas itu kan. Dia makna tertib ataupun ta'qib, bukan musyarakah. Maknanya begini, Allah Ta'ala utuskan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Selepas Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul itu, Rasul berdakwah, Rasul seru kaumnya mentauhidkan Allah, Rasul usaha, berbagai usaha untuk menjadikan kaumnya itu beriman. Maka selepas selepas itu mereka tidak beriman, mereka mendustakan rasul-rasul mereka, fa'akhadnahum, maka kami timpakan ke atas mereka. Akhad ini ambil, maknanya kami pun ambil mereka, tapi bukan bermakna ambil, maknanya kami turunkan ke atas mereka al-azab, kami turunkan ke atas mereka azab. Antaranya azab itu adalah bil ba'sa, dengan kelaparan, wad-dharra, dengan kesakitan, dan dharra dengan kelaparan, dan selainnya. La'allahum yatadarra'un, semoga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatadarra'un itu hum maf'ulun bih. Hum adalah maf'ulun bih. Bil ba'sa muta'alliqun bi akhadnahum, kami mengambil mereka, kami menimpakan mereka. Wad-dharra ma'tuf 'alal ba'sa, wa itu wa ataf, dharra'i dibaca dengan i kerana dia ma'tuf kepada bil ba'sa'i, wad-dharra'i. La'alla ditaraji. Taraji ni maknanya sesuatu yang boleh dicapai. Lawan dia adalah tamanni. Jadi kalau kita bercakap Arab pun kita guna la'alla, la'allakum tashfi, semoga la'allaka tashfi, semoga kamu sembuh. Tapi kadang-kadang Arab guna atamanna, la'allaka tanjah. La'allaka tanjah. Cuma kadang-kadang Arab ni dia biasa diguna adalah atamanna. Kalau ikutnya tamanna ini adalah sesuatu yang kita tak boleh capai. Kalau la'alla sesuatu yang kita boleh capai. Maknanya moga-moga dan sememangnya mereka itu boleh buat, iaitu mereka tunduk patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Litaraji wan nasab. Nasab maknanya dia ada isim la'alla, dia ada khabar la'alla. Jadi isimnya adalah hum, la'alla fi mahalli nasab. Kedudukannya adalah nasab. Dia sama dengan inna. La'alla ni adik-beradik kepada inna. Menasabkan isim, merafukkan khabar. Kemudian yatadarra'un, ini jumlah. Jumlah sama dengan isma'un fi'il mudhari' marfu' bin nun. Jumlah yatadarra'un ini adalah rafu' khabar. Ada lagi depan ni yatadarra'una ila Allah, tetapi Allah Taala tak sebut. Inilah kadang-kadang dibuang, orang panggil fannul hadaf. Seni buang itu ada dalam bahasa Arab, apabila dia tidak perlu dia tak sebut. Contohnya yatadarra'una. Yatadarra'u itu maknanya tunduk patuh. Kepada siapa? Sudah tentulah kepada Allah. Kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Tetapi tidak disebut. Kenapa tak sebut? Kerana sudah tahu dah. Supaya mereka itu bila Allah Ta'ala timpa adab, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga adalah satu
satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini, sesuatu azab ataupun sesuatu musibah ataupun sesuatu bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-Nya atas tujuan apa? Yatadarra'un, supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya kita sekarang ini COVID, kita masih lagi 5,000, 6,000, hari itu sampai 9,000 kes satu hari. Antara yang tertinggi di dunia, lebih kurang India juga, dan mati pun sampai 100 lebih. Kita lihat ini sebagai satu penyakit, dan antara Allah Ta'ala turunkan penyakit dan sebagainya, antaranya ialah yatadarra'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Di samping kita mencari ubat, di samping kita menunggu vaksin, di samping kita berusaha untuk mencari penawar dan sebagainya, jangan lupa kita untuk yatadarra'un, jangan lupa untuk kita bertaubat. Di samping cari ubat, kita juga hendaklah bertaubat. Begitulah sepatutnya semua keluarganya cuba ke arah itu. Begitu juga surau masjidnya cuba ke arah itu. TV, media massa, surat khabar, TV, rancangan-rancangannya ke arah itu. Jadi kalaulah semasa kita ditimpa penyakit sebegini pun hidup kita sama, maknanya keluarga kita sama, diri kita sama, surau masjid kita pun lebih kurang, kemudian media massa kita pun sama, hiburan kita pun sama, TV dan sebagainya, orang politik pun duduk Mekah habis sama saja, semuanya sama. Jadi tidak ada dari sudut la'allahum yatadarra'un itu, tidak ada dari sudut itu. Sepatutnya musibah dan bala ini antara tujuannya Allah Ta'ala mahu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu daripada ayat ini kita boleh ambil sedikit pengajaran. Dan Allah Ta'ala timpakan bala kepada kita disebabkan oleh kita juga. Disebabkan antaranya yang biasa kita baca dalam hidup kita, apa tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Antara yang penyebab ditimpanya kepada kita musibah sebagaimana hari ini, antaranya ialah kurang kesyukuran. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu syukur, aku akan tambah kebaikan. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab Allah itu adalah kuat ataupun syadid. Jadi kufur nikmat yang ada pada kita ini, antaranya yang menyebabkan bala-bala musibah itu ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita ubah hidup, supaya kita menjadi orang bersyukur, supaya yatadarra'un tadi, supaya yatadarra'un. Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wattaqu fitnah, hendaklah kamu takut satu ujian, satu fitnah, la tusibannalladhina zalamu minhum hendaklah kamu takut satu ujian, satu bala, satu musibah, satu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa di kalangan kamu sahaja. Maknanya di sini kita orang-orang yang baik, mungkin kita rasa perasaan kita baik, ya. Jadi kita rasa kita baik, tetapi ada satu lagi, satu tugas kita untuk menjadikan orang lain baik seperti kita. Jadi apabila di dalam masyarakat itu tidak ada amar ma'ruf, nahi munkar, maknanya dalam keluarga tidak ada tegur menegur, tak solat, tak tutup aurat, biarkan saja. Contohnya ibu bapa, biarkan saja maksiat yang berlaku di dalam rumah. Di dalam taman pun sama juga, biarkan. Di dalam negara pun sama juga, biarkan. Jadi semua duduk biar saja. Tidak ada orang-orang nak tegur, termasuk ustaz-ustaz pun senyap saja. Apa-apa saja berlaku pun senyap. Takut ada apa hilang apa sebagainya, kepentingan, jawatan. Maknanya takut untuk menegur, untuk mengubah, untuk menegah kemungkaran ini. Maka Allah Ta'ala kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Kamu hendaklah takut satu musibah yang bukan kena kepada orang berdosa saja, tetapi kamu yang baik ini juga akan turut ditimpa musibah, dikenakan bala, dikenakan ujian dan sebagainya. Kenapa kamu kena juga? Kerana kamu tidak tegur mereka, kamu tidak ubah mereka, kamu tidak mengajak mereka kepada
ma'ruf ataupun kebaikan. Okey, Haji Zulkifli, Haji Ali, Haji Jamil. Terima kasih semua dan yang lain-lain, insya-Allah. Waktu pun sudah 10.41. Jadi terima kasih semua di atas kehadiran pada hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran laka wa barakallahu alaik.